wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri kembara kita di alam firman. Kita masih dan insya-Allah kita jangkakan pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengkhatamkan surah Quraisy, dan nota yang sebahagiannya baru diedarkan adalah merupakan lampiran tambahan, iaitu merujuk kepada ayat yang terakhir, ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala perbetulkan salah faham
yang berlaku di sisi masyarakat Arab seluruhnya secara umum dan orang-orang Quraisy secara keturunan Quraisy secara khususnya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kita lungsuri sedikit insya-Allah berhubung dengan sejarah pembinaan Al-Bait, rumah ini, iaitu Kaabah itu sendiri. Sebelumnya mari kita dahulukan dengan Ummul Kitab surah Al-Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sedia maklum Kaabah rumah Allah bukan hanya sekadar yang Allah perintahkan untuk menyembahnya, Tuhan yang Rabb hadzal bait, Tuhan yang empunya rumah ini, bukan hanya sekadar kita sebagai umat Islam merinduinya, yang pernah ataupun malah yang belum pun menjejakkan kaki ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, malah ianya juga merupakan rumah yang dalam jaluran sejarah ia begitu dekat di hati bangsa Arab itu sendiri, sama ada sesudah maupun sebelum Islam. Ini dikarenakan antara lain ia adalah merupakan rumah yang pertama didirikan. Berteraskan firman Allah di surah Ali Imran ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin, sesungguhnya awwala baitin, rumah yang mula-mula dibina untuk wudi'a linnas, dibina untuk manusia. Kalau perkataan wudi'a itu asalnya adalah diletakkan. Linnas, bagi manusia. Lallazi bi Bakkah, itulah rumah ataupun Baitullah yang terletak di Bakkah. Bakkah atau Makkah. Kita sedia maklum, orang-orang Arab ni, diorang ada lahjahnya, dia ada dialeknya. Di mana mim dengan ba adalah, kalau kita lihat daripada segi ilmu tajwid sekalipun, ia begitu dekat. Dia di antara huruf-huruf syafahi yang dikeluarkan di bibir. Jadi ada yang menyebut Makkah, ada yang menyebut Bakkah. Itu secara umum. Dan Al-Quran menggunakan perkataan Bakkah sebab sebelum nama Makkah ini menjadi popular dan diguna pakai hingga ke hari ini, dia lebih dikenali dengan sebutan Bakkah. Jadi bila mana Allah firmankan di surah Ali Imran ayat 96 ini, Allah menggunakan namanya yang awal-awal dulu diguna pakai di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ia merupakan rumah yang pertama yang dibangunkan. Jadi bermakna sebelum adanya piramid, sebelum adanya White House, sebelum adanya mana-mana bangunan di atas muka bumi Allah ini, Kaabah lah yang merupakan rumah yang pertama didirikan, dibangunkan, diwujudkan. Di sinilah ramai sejarawan yang membahaskan, namun perbahasan mereka ini boleh dikatakan boleh diterima maupun ditolak, sebab tidak disokong dengan documentation yang secara formal. Begitulah juga dengan apa yang dapatan-dapatan, hujah-hujah dan sebagainya. Dikatakan bahawa
ia dibina sebelum Nabi Allah Adam diwujudkan. Sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, Kaabah ini telah dibangunkan. Dan dibangunkan oleh para malaikat. Ini berteraskan kepada ayat 30 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala hendak menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah mengkhabarkan kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. So, muka bumi. Bermakna bumi bercerita. Bukan syurga, bukan mana-mana. Qalu. Lalu malaikat pun menjawab dengan berkata, Ataja'alu fiha. Apakah engkau, wahai Allah, Tuhan, menjadikan di atas muka bumi ini, may yufsidu fiha, mereka yang akan melakukan kerosakan di atasnya, wa yasfikud dima, dan juga akan saling menumpahkan darah antara sama mereka. Qala, Allah menjawab kembali, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini part wa nahnu, sedangkan kami ini, iaitu para malaikat, nusabbihu bihamdika, kami bertasbih memujimu, wa nuqaddisu lak, dan juga mentakdiskanmu, memuji-muji, mengagung-agungkanmu dan sebagainya. Jadi para ulama, antaranya para mufassirin, menafsirkan antara para malaikat yang mensucikan, yang mentahmidkan Allah, yang mentakdiskan Allah adalah dengan tawaf. Tawaf pusing keliling Kaabah, itu yang di atas bumi, di angkasa dan di arasy. Pusing. Dan pusingan mereka, insya-Allah nanti pun akan kita ambil, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memulakan tawaf itu sendiri, yang memulakan kembali tawaf itu sendiri, ia berpusing anti-clockwise. Dan sebenarnya itulah, kalau ikut saintifik, itulah pusingan yang anti-clockwise adalah yang kata orang itu yang seharusnya, sepatutnya. Bukan jam ini kalau berjalan dia ikut clockwise, yang kita istilahkanlah. Ia adalah merupakan putaran yang bercanggah dengan nature. Dengan nature. Allahu a'lam. Ini yang dikaji. Okey. Jadi kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ia adalah merupakan rumah yang pertama, mubarakan, yang diberkati, wa hudal lil alamin. Kemudian ayat seterusnya, fihi ayatum bayyinat, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kemuliaan, antaranya adalah maqam Ibrahim, maqam Ibrahim. Kita sudah maklum, maqam Ibrahim bukan macam maqam Habib Noh, bukan macam makam hang tua, bukan macam makam-makam wali-wali dan sebagainya. Itu kubur. Maqam di sini, asal makna perkataan maqam adalah mahallul qiyam, tempat berdiri. Dulu ada sedikit, kalau orang Melayu sebut busut cikgu, dataran tinggi sikit yang tak mencapai bukit, rendah sikit, dinamakan busut. Di situlah dataran tinggi yang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdiri setelah membangunkan semula Kaabah. Dah susun batu-batu, patah balik kat tempat itu, tengok. Dan di tempat itu jugalah Nabi Allah Ibrahim kemudiannya berdoa. Maka tempat itu dinamakan maqam, mahallul qiyam, iaitu tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ayat 97 yang terkait dengan Kaabah di era Nabi Allah Ibrahim. Ayat 96 surah Ali Imran juga yang tadi itu adalah yang lebih awal sebelum manusia itu diciptakan. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasukinya kana amina, maka ia akan merasa
aman dan tenteramlah dia. Masuk kepadanya. Fihi ayatum bayyinat. Jadi, ketenteraman itu Allah wujudkan bagi siapa yang masuk ke rumah tersebut. Ke rumah tersebut. Para ulama menafsirkan Kaabah itu sendiri. Namun ada para ulama yang menafsirkan bahawa lebih luas lagi Masjidil Haram. Sebab Kaabah dikelilingi oleh Masjidil Haram dan yang ada lebih luas lagi, iaitu Makkah itu sendiri. Jadi kalau masuk ke dalamnya akan merasa aman. Dan ini saya rasa bukan hanya setakat saya saja. Siapa yang pernah menunaikan haji maupun umrah berulang kali sebelum COVID, di mana kita berada di Makkah, kita merasa ini yang dijanjikan Allah, merasa aman. Merasa aman. Saya dulu masa student dulu, bila berada di Makkah, tenang je. Tenang aja. Yalah, maknanya tu kan. Tapi bila mana naik flight dan nak landing kat mana? Changi Airport. Allah, dah mula macam-macam pekeran. Kata orang dah mula macam-macam pekeran. Ada. InsyaAllah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas manusia untuk menunaikan haji dengan mengunjungi al-bait Kaabah ini, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang berupaya untuk sampai ke sana. Dalam kalau bahagian umrah ataupun haji, ia terkait dengan ongkos perjalanan yang selamat, sihat tubuh badan dan sebagainya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha ghani, yang maha kaya, yakni tidak berhajatkan sesuatu jua pun 'anil 'alamin, dari sekalian makhluk. Susuri sedikit sejarah pembinaan Kaabah di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Kaabah yang dibina sebelumnya menurut sebahagian riwayat adalah dibina oleh para malaikat. Ia telah roboh akibat banjir di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan bila di zaman Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa anaknya dan isterinya, iaitu Ismail dan Hajar, pergi ke Makkah Makkah pada ketika itu tak ada apa-apa, untuk tinggal di sana. Di sinilah bermulanya sejarah pembinaan Kaabah di zaman Nabi Allah Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bersama Ismail membangunkan semula Kaabah. Ini bila mana Nabi Allah Ismail sudah dewasa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surah Al-Baqarah ayat 127. So jadi ayat 127 bukanlah pembinaan awal, tapi dia ibarat bangun semula di tapak yang sedia ada. Di situlah juga. Di Kaabah, di tanah itu juga. Timbul persoalan, apakah ada tanda-tanda di mana Nabi Allah Ibrahim dapat tahu Kaabah itu di mana, ataupun Nabi Allah Ibrahim agak-agak saja dan sebagainya. Sebenarnya ada riwayat yang agak macam tak menasabah pun ada juga. Tapi inilah yang tercatat. Sebab itu saya katakan ia adalah antara fakta yang tidak didokumentationkan dan tidak diperkukuhkan dengan dapatan-dapatan ataupun fakta-fakta yang konkret. Namun tercatat dalam antaranya dalam
buku iaitu tentang berkenaan dengan sejarah Makkah itu sendiri. Okey, sejarah Makkah, iaitu di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bila mana diperintahkan untuk bangunkan semula Kaabah, Nabi Allah Ibrahim tak tahu di mana, besar mana, tapak yang belah mana Kaabah ini perlu dibangunkan semula. Kalau dinamakan Kaabah, dia mesti sifatnya 4 segi. Itu asal bahasa. Dia tak mungkin 3 segi macam piramid, tak mungkin 2 segi, tak mungkin 1 segi, tak mungkin macam-macam segi. Dia mesti 4 segi. Tapi 4 segi itu bagaimana? Yang dikatakan square ke, yang dikatakan rectangle ke, dan sebagainya. 4 segi juga kan? Maknanya mesti ada 4 penjuru. Dalam kitab Sejarah Makkah, ini dalam bahasa Arab asalnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Okay. Di mana Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datang puting beliung. Angin bertiup, puting beliung itu kan bergulung kan? Bergulung. Jadi bila ia bergulung, ia menerbangkan batu-batu kerikil yang kecil. Dia pusing dengan 7 kali pusingan. Jadi bila mana batu-batu kerikil ini diletakkan, dia berpusing, maknanya tu umpama angin ini sendiri tawaf, 7 pusingan, maka disitulah dah ada tanda berapa besar Kaabah ini. Ini seperti mana yang tercatat dalam kitab Tarikh Makkah. Dari situlah Nabi Allah Ibrahim tahu bahawa Kaabah ini besar, luas dan sebagainya itu bagaimana. Namun, sejarah Makkah, Tarikh Makkah dalam bahasa Arab, terjemahan dalam bahasa Jawa. Hindustani saya tak tahu. InsyaAllah. Buku ni begitu, kalau ada yang pergi umrah ke apa ke, tanya. Cari buku ni, insyaAllah. Tapi dia banyak itulah. Dia buku lama. Macam buku Sabil Al-Muqtadi, buku-buku ni semualah. Ya Allah, orang Hindustani kan. InsyaAllah. Tarikh Makkah. Tarikh Makkah. Apa dia? Harus ada lagi. Kalau translate tarikh sejarah Makkah. Cuba carilah in English apa history of Makkah apa Mekah gitu. InsyaAllah. Cuma mungkin Mekah lah, tapi tentang Kaabah itu sendiri Allahu a'lam lah terdapat atau tidak. Tapi dalam kitab Tarikh Makkah gitulah. InsyaAllah. Saya dapat tahu yang ia ditranslatekan ke dalam bahasa Jawa apabila saya mengajar seorang Pak Haji almarhum Haji Jaafar tukang gunting, dia memang Masya Allah. Dia yang beritahu saya bukunya telah ditranslatekan ke dalam bahasa Jawa dengan tulisan Jawi. Itu lama. Tarikh Makkah ni lah. Okey. Secara ringkasnya adalah itulah. Dengan itu Nabi Allah Ibrahim mengetahui. Namun Kaabah yang disebut Kaabah yang tadi kita katakan, kalau ikutkan kepada perkataan Kaabah, ia adalah 4 segi. Ini sejarah bangunan Kaabah yang dibina di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Empat segi kan? Tapi di zaman Nabi Allah Ibrahim,
tempat yang kita namakan sebagai Hijr Ismail dah dibangunkan juga. Di sinilah rukun Hajar Aswad. Okay. Sejarah Hajar Aswad dia tahu ada. Oh, nak tak tahu kan. Kalau cikgu besar kata belum pernah. Okay. Agak perlahan. Ustaz, there's feedback from the sound is not clear. Okay. Okay lah. Ke dia punya sound system tak? Okay. Hajar Aswad, black stone. Dia bukan disebut Hajarul Aswad, tidak. Al-Hajar Al-Aswad ataupun Hajar Aswad itu saja. Hajar, batu. Aswad, black. Hajar Aswad. Kalau kepala batu, Ra'sul Hajar. Ra'sul Hajar. InsyaAllah. Hajar Aswad, sejarahnya adalah batu ini pertama kali ditemui oleh Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ismail kan masih kecil. Jadi bila mana Nabi Allah bila nak bangunkan semula nak disusun batu-batu ni, Nabi Ibrahim mintalah Nabi Ismail cari. Ini semua saya rujuk kepada buku Tarikh Makkah. Nabi Ismail cari. Bila cari ada satu batu yang memang warna hitam. So ia bukan seperti mana orang dakwakan batu ni dulunya putih, kemudian orang kucuk, banyak dosa tinggalkan kat batu tu, jadi batu tu jadi hitam. Tak, itu semua cerita legenda. Kalau legenda ada betulnya juga. Okey, ala kulli hal. Jadi bila nak disusun, Nabi Ismail serahkan kepada ayahnya lah, Nabi Ibrahim, batu Hajar Aswad ni, batu hitam ni. Nabi Ibrahim, ini batu luar biasa. Nabi Ibrahim akhirnya sayang batu ini. Sayang batu ni, tak nak gunakan. Jadi batu-batu yang lain disusun. Akhirnya batu ini Nabi Allah Ibrahim bila dah ini diriwayatkanlah, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, setiap kali kalau dah habis pembangunan, ia bikin walaupun separuh jalan, besok sambung lagi. Setiap kali nak tinggalkan, engkau pusing 7 kali sebagaimana puting angin yang berputar tu, pusing 7 kali. So itulah ibadah tawaf. Jadi setiap kali tiba di rukun Hajar Aswad, Nabi Allah Ibrahim terdorong untuk mengucup batu. Dia pegang, dia menggendong. Dalam riwayat disebut menggendong batu tu. Dan batu tu bukan batu kecil-kecil, cincin tak. Dan bukan pun besar macam sekarang kita lihat. Yang kita nampak ni, dia kalau ikutkan saiznya separuh daripada suku bahagian pun mungkin daripada kotak tisu ni. Jadi tak begitu besar dan tak terlalu kecil lah. Masih, tapi disayangi oleh Nabi Allah Ibrahim. Setiap kali tiba di sini, ia terdorong untuk mengucupnya. Pusing lagi. Sampai di sini, ia terdorong untuk mengucupnya. Dengan sendirinya. Sampai kepada penghabisan sekali, dia takkan nak bawa balik kat rumah. Akhirnya ia memutuskan untuk meletakkan. Di situlah yang kemudiannya dinamakan Rukun Hajar Aswad. Makna rukun ini, corner, penjuru. Perkataan rukun adalah penjuru. Jadi rukun Hajar Aswad adalah penjuru Hajar Aswad. Di samping itu ada rukun Yamani. Kita pun maklum, rukun Yamani dia menghala ke arah Yaman. Dia ada satu rukun, tapi tak tahu apa dinamakan.
Dikatakan bahawa dinamakan rukun Yamani adalah di zaman Quraisy, bukan zaman Nabi Allah Ibrahim. Di zaman Nabi Allah Ibrahim tidak ada nama, tapi dia ada dua penjuru. Di samping dua penjuru ini, jangan kita masukkan penjuru road. Okay. Beginilah bentuk Kaabah dahulu. Dia bukan 4 persegi habis, tapi dia dilingkungi dengan Hajar yang kita namakan Hajar Ismail. Kita namakan Hajar Ismail. Nama dia di sisi orang-orang Arab adalah Jidar ataupun Hatim. Tembok. Maknanya ia daripada awal lagi begini. Dan dia melekat rapat di zaman Nabi Allah Ibrahim. That's why sekarang ini kita disunatkan setiap kali kita tawaf, kita disunatkan untuk ini kalau kita tawaf ni, kita disunatkan untuk istilam dia. Istilam. Apa makna istilam? Istilam, kalau dekat kita kucup di Hajar Aswad, ataupun kita sentuh, kalau jauh kita lambai. Dan tangan yang melambai, kalau untuk Hajar Aswad, tangan itu kita kucup. Kucup, macam saya selalu dalam kursus haji ataupun umrah, saya katakan kucup sendiri. Maknanya jangan lepas kita sentuh, lain orang tak dapat sentuh. Kucup tangan aku, kita bagi-bagi. Tidak insya-Allah. Okey. Sini tak disunatkan kita kucup, kita istilam. Syami dan Iraqi tak disunatkan kita istilam. Sebab asalnya penjuru cuma ada dua je. Itu hikmah di balik kenapa istilam tu di rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. InsyaAllah. So, inilah lebih kurang dia punya ni. Dan ini lingkaran tawaf. Dan daripada dulu sehingga sekarang, ia pusingannya adalah anti-clockwise. Sekelumit tentang Hajar Ismail dan Makam Ibrahim. Kalau kita perhatikan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bertanya kepada Nabi tentang dinding, maksudnya Hajar Ismail itu, apakah ia termasuk dalam Kaabah? Yalah, macam rajah tadi ya. Ya, kata Nabi. Kenapa tak dimasukkan, tak bercantumlah dengan Kaabah tu? Nabi menjawab, sesungguhnya kaummu, iaitu orang-orang Quraisy, kekurangan biaya. Ketika itu umur Nabi berapa? Pembinaan semula Kaabah di zaman Quraisy ini, umur Nabi 25 tahun. Yes. Aisyah belum ada lah. Jadi sebab itu Aisyah tanya. Hajar Aswad, ini yang kita katakan menemuinya sewaktu mencari batu tambahan. Yang tadi yang kita sebutkan lah. Nabi Ibrahim begitu tertarik sehingga menciumnya berulang kali dan menggendongnya sambil berpusing 7 kali sebelum meletakkannya di tempat yang sekarang ini dikenali sebagai rukun Hajar Aswad. Dia batu jemaah. Ia batu. Maknanya macam batu lain. Cuma ia adalah batu suci. Maksudnya, daripada segi aroma dan sebagainya, dia tak bau apa-apa. Yang menjadikan Hajar Aswad ini wangi adalah kerana ia diminyak wangikan oleh orang. Sebab itu amat elok sekali. Dalam situasi sekarang ini, kalau sekiranya kita dalam keadaan ihram, kita maklum ihram umrah ataupun ihram haji, antaranya tidak boleh berwangi-wangian ataupun terkena wangi. Sebab itu tak boleh pakai
sabun lux, tak boleh gosok gigi dengan Colgate, dan sebagainya, mengelakkan kan. Jadi kalau kita dah tahu di Hajar Aswad itu ada minyak wangi ataupun air apa, minyak atar. So jadi kita jangan sentuh. Seeloknya, kalau bolehlah, demi nak mengelakkan. Kalau dah selesai, lepas tu nak. Jadi semasa kita tahu, jadi ia menjadi wangi adalah apabila diwangikan. Sebab itu orang-orang kita ni sebelah sini, Singapura, Malaysia, Indonesia ni, bila tercium minyak atar Hajar Aswad, dia tak tahu apa nama. Dia pergi kedai minyak wangi. Dia tanya orang Arab tu, minyak wangi apa? Orang Arab ni pun tak tahu. Minyak apa? Penghabisan, dia campur bikin produk yang baru. Minyak atar Hajar Aswad. Jadi brand. Senang. Boleh bikin duit. So beginilah, kalau kita lihat, maknanya, kita sedia maklum, kalau kita nak mengucup Hajar Aswad, kita nak mengucup adalah dengan, kalau complete setnya lah sempurna, letakkan pipi kanan, kemudian letakkan pipi kiri, dan kedua belah tangan kita ini memegang hajar itu sendiri, dan kita mengucupnya dengan bibir kita. InsyaAllah. Agak-agak nak macam tu, tak sempat. Kadang baru nak ucup gitu kan, kena tolakkan tarik. Ada yang pelecit. Ini saya bukan bagi tip, tidak. Macam mana tahu? Orang yang kat depan tu, ini bila dia nak kucuk, kita pijak kaki dia. Dia gini kan. Dia dah begini, kita tarik dia, kita begini. Macam biasa buat. Tak, insya-Allah tidak. Kita di sinilah contoh, kalau kita lihat. Dalam mengamalkan nak mengucup Hajar Aswad, kadang kita hilang pertimbangan. Kita nak kejarkan benda sunat, tapi di balik nak kejarkan benda sunat, kita dah buat benda haram. Menyakitkan orang itu haram. Tapi kita nak kejarkan benda sunat. Tak kucuk pun. Umrah sah, tawaf sah, haji sah, dan sebagainya. Dia tak masalah. InsyaAllah. Okeylah, ala kulli hal. So, inilah kita kenali sedikit. Kaabah ni sekitarannya, ini Rajah Lama. Kalau kita lihat nama-namanya ni, Hajar Aswad, pintu Kaabah. Kita sedia maklum. Di zaman Nabi Allah Ibrahim, macam kita sebutkan dalam sesi yang lalu, di zaman Nabi Allah Ibrahim, Kaabah tak berpintu. Tak berpintu. Di zaman Quraisy lah, baru dikatakan, kalau namanya rumah, mesti ada pintu. Tingkap tak ada, tak apa. Rumah orang-orang Arab tak ada tingkap. Lebih-lebih lagi asrama perempuan. Asrama pelajar-pelajar perempuan tak ada tingkap. Tak ada tingkap. Jadi susah kalau apa yang geng mesyuarat tingkap. Tak ada. Mizabur Rahmah, tempat pancuran air. Sebab ianya menakung air. Kalau tidak, ia membasahi semua. Lalu dibikin mizab. Syazarwan, ini yang kita sebutkan yang lepas. Nombor 4 dan nombor 14. Batu yang ini. Kemudian Hajar Ismail ataupun Hatim. Kemudian Multazam. Multazam adalah tempat di mana mustajab doa. Antara Kaabah dengan antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Maqam Ibrahim ini sendiri. Kemudian Rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani. Rukun Syami. Dia menghala ke Syam, ke utara. Dan Rukun Iraqi. Dia menghala ke arah Iraq, ke arah timur. Dan ini yang ke-12 adalah kelambu Kaabah, kiswah Kaabah. Juga bermula di zaman Quraisy. Garis permulaan dan berakhir tawaf. Ini Rajah Lama, kalau kita perhatikan. So inilah lebih kurang, dan inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS seusai sempurna membangunkan semula Kaabah.
Nabi Allah minta wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Maknanya kalau nak tawaf pun caranya macam mana? Ibadat-ibadat haji, umrah dan sebagainya yang lain, maka Allah tunjukkan. Dan ini yang banyak terkait dengan ibadah haji adalah di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi kita wukuf di Arafah, itu semua sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. So itulah yang dikatakan Kaabah dibangunkan dan kemudiannya manasik diperkenalkan. Ya, jadi ada tempat. Bila dah ada tempat, nak melaksanakan ibadah itu mudah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita sambung tafsiran kita ini sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini slide telah pun kita lalui ya. Okey. Ayat yang terakhir, allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberi mereka makan. Memberi makan. Kadang-kadang perkataan at'amahum ini juga maknanya kalau bahasa Melayu kita menyuapkan. Seorang ibu terhadap anak kecilnya berusia setahun ke apa ke umpamanya, bila dah siapkan makanan, bukan setakat dah siapkan dia punya nestem ke, dia punya apa, potato, whipped potato ke dan sebagainya, bukan setakat ni kasih gitu je kan, tapi dia suapkan ke mulut. Suapkan ke mulut. Kenapa mak buat macam tu? Sebab biasanya mak bila suapkan makanan kepada anaknya, bapaknya kerja mana-mana, datang join duduk sebelah anak, nak minta suap juga. Kenapa mak menyuapkan, walaupun sibuk dia akan berhenti kerja, anaknya nak makan, dia akan menyuapkan. Sayang. Yes. Sayang. Terima kasih sayang. InsyaAllah. Masya-Allah. Syukran. Kerana sayang. Jadi bila Allah firmankan allazi at'amahum, maknanya Allah menunjukkan Tuhan yang kamu sembah, yang merupakan patung-patung berhala yang tak bergerak, ada beri kamu makan. Ada menyuapkan makanan ke mulut kamu. Ibarat macam itulah. Tak ada. Dia tak ada perasaan sayang, perasaan kasih. So jadi bila mana Allah firmankan allazi at'amahum, yang memberi mereka makan, bukan setakat menyediakan saja, malah sampai kepada menyuapkan makanan dengan penuh kasih sayang. Hatta dia mengandungi maksud. Umpamanya, saya orang semakin, orang tak ada duit, orang kelaparan, nak makan, tak ada benda yang saya nak makan. Maha suci Allah, Allah beri kelebihan pada Haji Rahim. Minta maaf, pinjam nama. Beri kelebihan kepada Haji Rahim. Lalu Haji Rahim yang ada lebihan makanan, nampak saya, timbul rasa kesian. So akhirnya Haji Rahim berikan sebahagian makanannya kepada saya. Maknanya Allah katakan ini termasuk allazi at'amahum, memberi mereka makan, bangkitkan rasa kesian, rasa sayang dan sebagainya, simpati, whatever lah kita nak namakan. Akhirnya tersalur tak makanan itu kepada orang yang tak ada makanan? Ya.
Macam saya share minggu lepas, saya katakan saya menonton dokumentari Indonesiaku dan sebagainya, yang tinggal di kawasan-kawasan timur sempadan antara Timor Leste dengan ini semua, yang ada mereka di bawah paras kemiskinan. Di bawah paras kemiskinan. Tak ada. Tanah luas. Tapi tak ada upaya. Mereka dapat, kata orang tu apa? Menanam makanan dan barang-barang ni, tanam-tanaman ni, tapi bila nak menghantar ke pasar, transportationnya tak datang. Kalau datang, hari hujan, air sungai yang terpaksa ditempuh, dirempuh, naik kadang 2-3 hari, barang dah rosak. Habis gitu aja. Habis gitu aja. Dalam salah satu di antara siri itu yang saya lihat adalah just share ya, di mana mereka ni tak ada pasukan medis di tempat mereka, malah yang datang. Lalu pengacara tu tanya, bagaimana kalau bapa ibu sakit? Ya, kita bergantung kepada dukun. Tim Indonesia aku ni pergi cari dukun, interview dukun. Dukun daripada mana? Ini bukan dukun doremi telur 3 biji umpamanya kan. Kami bergantung kepada hasil alam. Ini rumput sesuai dengan ini akar direbus ini. Semua pakai sumber alam. Sebab mereka jauh daripada ini. Tapi akhirnya sembuh tak? Dapat makan tak? Dapat. Subhanallah. Bila yang ini tak dapat makan, jirannya yang tinggal, kalau nak berjalan tu, agak-agak jiran, kalau kita ni, namanya jiran, kita pekik, kau ada belacan tak? Orang jiran, kalau rumah kampung, boleh hantar. Tapi mereka di sana, kadang 15-10 kilometer baru satu rumah. Dan sebagainya. Ala kulihan. Negeri luas, negeri besar. Akhirnya, mereka tak ada pun yang dicatatkan sebagai mati kelaparan. Makkah sendiri, yang tak ada hasil buminya, pernah diberitakan seperti mana di Burma, seperti mana di daerah-daerah di Angola, di Sierra Leone, daerah-daerah negeri-negeri di Afrika dan sebagainya, yang ada di antara penduduknya mati kelaparan. Di Makkah pernah kita dengar? Tak ada. Tak ada hasil bumi. Tapi tak ada penduduknya yang mati kelaparan. Bahkan negeri yang kering macam tu, tak ada yang mati kehausan. Allazi at'amahum. Ini Rabb yang seharusnya kamu sembah. Bukan Rabb yang dalam Kaabah tu yang tak buat apa-apa. Engkau kenyang ke, engkau lapar ke, engkau pergi pasal lah. Agaknya dia cakap macam tu. Berhala-berhala ni. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Dari kelaparan. Maka tak ada hasil bumi. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Dan mengamankan mereka daripada rasa khauf, rasa takut. Mengapa isu memberi makan dan mengurniakan rasa aman ditimbulkan? Yuk kita discuss. Apa hikmahnya? Boleh saja Allah nak firmankan yang Allah ini macam-macam lah berikan pada mereka kan, orang-orang Quraisy ni. Tapi kenapa isu at'amahum, memberi mereka makan, wa amanahum ditimbulkan dalam ayat ini? Ada pandangan insya-Allah? Okey, beri makan mungkin pasal kita
tadi pun antara lain, Mekah tak ada hasil bumi, tak ada tanam-tanaman. Kalau nak tanam pun tanam orang, kan? Ya, sumber kehidupan, makan dan rasa aman. Ya ke? Tak ada sumber lain. Nak ibadah, mesti perut kenyang, tak lapar, mesti aman. At least ini minimum yang diperlukan oleh manusia. Makan dan ketenteraman hidup. Yes. Ini paling minimum. Saya pakaian tak berganti pun, berminggu-minggu, tapi boleh hidup tak? Boleh. Asalnya ada makan, asalnya ada kesejahteraan, keamanan. Kan? Kita dengar kelakar bin seram. Yang ada orang di setengah daerah, bukan tak ada sungai. Negeri dia besar macam saya sebutkan tadi, Indonesia. Tapi bila ditanya, ya Allah, sebulan sekali mandi. Negeri Indonesia, sebahagian kawasannya, ya Allah, sungai melimpah. Itu Banjarmasin tu, yang dikenali sebagai kota anak sungai, whatever lah, ataupun kabupaten 1000 sungai, macam-macam sungai dia sebagainya. Tapi ada kawasan yang mana mereka nak menggunakan air untuk cuci pinggan, untuk buat masakan dan sebagainya. Mereka berapa Pak? Ya RM5,000. Kena beli. Once a week, pikul naik gunung. Rumah mereka kat gunung. Beli air. Kalau kita beli air, bubble tea. Tu mungkin lah. Kita lihat. Ini at least, walaupun sebulan sekali tak mandi ke apa ke, tapi masih boleh hidup tak? Boleh. Tak ada ayak, kata orang. Saya baru terbuang ayak. Ada cara tak istinja? Air tak ada. Nak istinja macam mana? Ada macam-macam cara yang Islam beri jalan keluar. Tapi soru jangan miss. At'amahum min ju'. Sebab itu kalau kita perhatikan, banyak sejarah yang menunjukkan pemberontakan berlaku. Keganasan berlaku adalah kerana lapar. Dengan kelaparan manusia boleh hilang pertimbangan, hilang akal. Yes. Bang, awak tolong beli ini bang. Awak beli ini bang. Awak beli. Kau tahu tak? Aku daripada pagi aku belum sarapan. Aku cekik kau kan. Wah, si abang pun dah marah. Isi dia kirim macam-macam. Oh yes. Wa amanahum, dan mengamankan mereka min khauf. Kita dah sedia maklum kan? Nampaknya sendiri tanya, kau pada pandai jawab. Kita dah bincang tadi kan? Okey. Kalau kita lihat, macam disebutkan, sejarah orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, di waktu Parsi ada kerajaan, di waktu Rom ada kerajaan, di waktu lain-lain daerah, hatta orang-orang African pun, di Habsyah pun ada kerajaan dia, ada empire dia sendiri dan sebagainya. Mesir, orang-orang Arab tak ada. Dan mereka sering berperang antara sama mereka. Qabilah Absin wa Zubian,
dua kabilah yang hidup berjiran ni berperang saja. Malah Aus dan Khazraj di Yathrib, di Madinah, mereka berperang selama 40 tahun kerana berpunca dari merebutkan seekor unta. Gitu aja. Jadi, bila hidup dalam suasana-suasana perang, suasana-suasana yang tak aman. Tak aman. Ini mungkin berlaku di persekitaran Makkah. Tapi tidak di Makkah. Sebab itu, antara hikmah adanya tanah haram. Tanah haram maknanya you masuk ini teritori, kawasan, maknanya you dah tak boleh nak berperang. You kalau perang, you kena stop. Hormat itu Tuhan-Tuhan dalam Kaabah. Ini dipatuhi. Adanya bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan haram? Bulan-bulan yang di mana 4 bulan yang di mana orang-orang tidak berperang. Mereka kalau perang pun hentikan. Stop. Jangan berapa? Ya, tak boleh teruskan. Demi menghormati kawasan, tanah haram dan bulan haram. Itu semua sekitaran Makkah. Jadi, orang Makkah secara tidak langsung dengan adanya peraturan ini merasa aman tak? Yes. Ditambah lagi dengan permukaan bumi Makkah yang berbukit bukau. Berbukit bukau. Ya, zaman dulu bukan macam sekarang ni. Sekarang ni you sembunyi kat mana pun, saya dengan Trace Together boleh detect you tau. Main-main tak? Famanya. So jadi dulu kita sedia maklum bila mana ada pasukan macam Nabi pernah berdiri di atas Bukit Safa kan, pertama kali Nabi berdakwah secara terang-terangan. Percayakah kamu kalau aku katakan di balik Bukit Safa ni ada sepasukan tentera yang akan datang menyerang kamu? Mereka tak nampak apa terlindung dengan bukit. Mereka katakan, ya kami percaya wahai Muhammad sebab kami mendapati engkau tidak pernah berbohong, berdusta. So, jadi dulu adanya Bukit Syamiyah, adanya Jabal Hijun, adanya apa bukit yang sekarang dibangunkan dah 20 tahun pun lebih dah. King Khalid punya castle dan sebagainya. Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Tinggi tu. Dan sebagainya. Bukit bukau yang menyebabkan pasukan tentera, orang-orang Makkah banyak ditinggal dalam lingkungan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Rumah yang paling jauh pun agak-agak di mana? Masjid Kucing sana. Masjidil Qid. Masjid Jin. Masjid Kucing sebelah Masjid Jin. Oh, kalau 1980s masih kita boleh jumpa bangunan ni lagi. Sekarang dah tak ada lagi dah. Turunnya surah Al-Jin di situlah sehingga dibangunkan kemudiannya sebuah masjid yang dan dinamakan Masjid Jin, tapi masjid tak dibuka. Tahu tak dibuka. Ala kulli hal. Ini boleh menimbulkan rasa ketakutan di sisi orang-orang Quraisy, penduduk Makkah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengamankan mereka. Dalam surah An-Nahl kalau kita perhatikan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, iaitu berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar, Allah memberikan satu contoh sebuah negeri yang aman, damai dan tenteram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang didatangi rezekinya itu yang mewah dari tiap-tiap tempat, fakafarat bi an'amillah,
Lalu kemudiannya penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah merasakan kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Maknanya, jemaah, nikmat ini perlu disyukuri. Nikmat Allah perlu disyukuri. Ini adalah mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Bukan nikmat itu dikecapi saja. Dinikmati saja. Namanya nikmat, dinikmati saja. Tapi yang lebih utama adalah disyukuri. Disyukuri. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabu fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. Surah An-Nahl ayat 112 dan 113. Demi sesungguhnya mereka pula telah didatangi seorang rasul dari kalangan mereka. Ini ibarat macam sindir-sindir sayang Al-Quran terhadap orang-orang Quraisy Makkah di zaman Rasulullah SAW. Mereka didatangi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, iaitu Nabi Muhammad. Itu yang Allah menyindir lah. Maka mereka pun ditimpakan azab yang sedang mereka berkeadaan wahum zalimun, dalam keadaan yang zalim. So, lumrah orang beriman, sebab itu maknanya ia perlu disyukuri. Nikmat Allah wajib disyukuri. Dan inilah lumrah orang beriman. Kadang-kadang ujian Allah ini datang dalam bentuk khauf, datang dalam bentuk ju', datang dalam bentuk naqsin minal amwali wal anfus. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, wassamarat. Dan juga buah-buahan. Wabashiris sabirin.